أنا قلبي معك مش قادر أنساها. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu pada hari ini, hari Khamis 16 hari bulan 9 2021. PDPR Gerak Gempur UPKK, perkara sirah. Jadi untuk hari ini kita akan jawab soalan tajuk Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan Kota Mekah. Jadi murid-murid, cikgu dah sediakan nota. Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan Kota Mekah dalam UPKK dia adalah darjah 4. Tetapi kalau kat sekolah dia adalah darjah 5, Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan Kota Mekah. Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan Kota Mekah adalah tajuk daripada jihad Rasulullah dan para sahabat. Kita sambung pada tajuk jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Konsep jihad dah, perang Badar sudah, perang Uhud sudah, perang Khandaq sudah. Sekarang kita masuk pada Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan Kota Mekah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah nanti baca. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara kaum musyrikin Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah, perjanjian damai, tidak berperang, hanya perjanjian. Antara isi kandungan perjanjiannya ialah gencatan senjata selama 10 tahun dan lain-lain. Dan pembukaan Kota Mekah, sebab berlakunya ialah kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah kerana membantu Bani Bakrin menyerang Bani Khuza'ah yang berbai'ah dengan Rasulullah. 20 orang penduduk Bani Bakar terbunuh. Dalam perjanjian Hudaibiyah tidak boleh membuat peperangan, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi musyrikin Mekah dia telah melanggar perjanjian. Jadi sebab itulah terjadinya pembukaan Kota Mekah. Jadi kita pergi kepada soalan. Lengkapkan rajah berikut. Ramadan kedua Hijrah, peristiwa apa yang berlaku? Ramadan kedua Hijrah, peristiwa yang berlaku ialah Perang Badar. Perang Badar yang tentera Islam menang. 313 orang melawan orang kafir 1000 orang. Jadi tentera Islam menang dengan bantuan Allah bersama tentera malaikat. Okey, perang Uhud berlaku pada bila? Berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Tulis kat sini. Syawal ketiga Hijrah. Syawal tahun ketiga Hijrah. Jawab kat sini, Syawal tahun ketiga Hijrah. Syawal kelima Hijrah berlaku apa peristiwa? Berlaku peristiwa Perang Khandaq. Yang gali parit tu. Itu peristiwa Khandaq berlaku pada Syawal kelima Hijrah. Tulis kat sini, Perang Khandaq. Perang Uhud yang tentera Islam mengalami kekalahan, yang tentera berpanah dia turun melanggar perintah Nabi. Okey, Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Berlaku pada ke-6 Hijrah. Tulis kat sini, tahun ke-6 Hijrah. Okey, Ramadan ke-8 Hijrah. Berlaku peristiwa apa?
Ramadan ke-8 Hijrah berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita ulang balik. Ramadan ke-2 Hijrah berlaku peristiwa Perang Badar. Perang Uhud pada Syawal tahun ke-3 Hijrah. Syawal ke-5 Hijrah berlaku peperangan Khandaq. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada ke-6 Hijrah. Ramadan ke-8 Hijrah, 8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah. Okey, soalan yang seterusnya. Tuliskan kandungan perjanjian atau kesan perjanjian bagi pernyataan berkaitan perjanjian Hudaibiyah berikut. Tulis kat kotak ni antara kandungan perjanjian atau kesan perjanjian. Tulis kat sini, kandungan perjanjian ke kesan perjanjian. Kita tengok satu-satu. Gencatan senjata selama 10 tahun. Itu kandungan perjanjian atau kesan perjanjian. Itu adalah kandungan perjanjian. Yang kedua, dakwah Islam disebar dengan meluas. Itu adalah dakwah Islam tu tersebar dengan luas. Itu adalah kesan perjanjian. Kesan dia, kesan pembukaan kota Mekah ni menyebabkan dakwah Islam itu disebar dengan meluas. Tulis kat sini kesan perjanjian. Atas tadi kandungan perjanjian, isi kandungan perjanjian. Yang ketiga, semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Itu kesan perjanjian atau kandungan perjanjian. Itu adalah kesan perjanjian. Semua orang Yahudi yang khianat, Yahudi yang baik tidak dihalau. Ini cuma Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah tu ialah kandungan perjanjian atau kesan perjanjian. Itu semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah, itu adalah kesan perjanjian. Kesan perjanjian Hudaibiyah menyebabkan semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Yang keempat, umrah boleh ditunaikan pada tahun berikutnya. Umrah boleh ditunaikan pada tahun berikutnya ialah kandungan perjanjian Hudaibiyah. Tulis kandungan perjanjian. Jangan tulis kesan perjanjian. Jawapannya kandungan perjanjian. Yang kelima, ramai kafir Quraisy memeluk Islam. Orang kafir ni ramai yang memeluk Islam. Itu kesan ke kandungan? Itu adalah kesan perjanjian Hudaibiyah. Sebab perjanjian Hudaibiyah ramai orang kafir yang memeluk agama Islam. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Lengkapkan pembukaan kota Mekah. Lengkapkan pembukaan kota Mekah. Dekat nota ada, nanti boleh tengok. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memasuki Mekah. Apa yang Nabi buat setelah Nabi memasuki Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah? Yang pertama, ada banyak ada 5. Yang pertama, kat sini minta 2, jadi tulis 2 sahaja. Iaitu 1, memusnahkan 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Yang kedua, melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Dekat Masjidil Haram tu ada makam Ibrahim. Kat situ Nabi solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Pertama melakukan tawaf, lepas tu menunaikan solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Yang seterusnya, apakah faktor kejayaan pembukaan kota Mekah? Apa yang penyebab berjayanya pembukaan kota Mekah ini? Apa sebab dia?
Yang pertama, boleh lihat pada buku biru atau nota, muka surat 146. Strategi Rasulullah yang bijak dan cekap. Rasulullah ni bijak dan cekap membuat perjanjian dan berbaik dengan musyrikin Mekah melalui perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai. Jadi boleh berlakunya pembukaan kota Mekah. Orang musyrikin dia langgar perjanjian, jadi berlakulah pembukaan kota Mekah. Yang kedua, keislaman pembesar Quraisy seperti Khalid bin Al-Walid. Itu juga antara faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Khalid bin Al-Walid ni asalnya dia orang kafir Quraisy. Pembesar ni orang yang berpangkat lah. Dia masuk Islam. Itu juga menjadi penyebab berjayanya pembukaan kota Mekah. Okey, apakah kesan pembukaan kota Mekah? Apakah yang kesan orang Islam dapat? Okey, kesannya yang pertama, ada banyak, bagi dua sahaja. Dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang pesat di seluruh tanah Arab. Dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan. Tak payah sembunyi-sembunyi dah dakwah Islam ni. Dilakukan secara terang-terangan. Nak berdakwah Islam, boleh dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, ramai orang Quraisy memeluk Islam. Ramai orang Quraisy memeluk Islam. Itu adalah contoh jawapan. Sila buat di kertas ini atau dalam buku tulis salin dan hantar di grup Telegram. Dan jawab kuis yang cikgu berikan di dalam link. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.